Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai model kepimpinan teori kontingensi yang berkaitan dengan Blanchard. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aini Maria binti Azhar. Di sini saya akan membentangkan tentang definisi kepimpinan mengikut teori kontingensi tokoh Blanchard. Okey, mengikut definisi Blanchard, kepimpinan ini ialah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menerima tanggungjawab. Kepimpinan ini menggunakan dua komponen iaitu kematangan kerja, melibatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang. Seterusnya ialah kematangan psikologikal yang mengaitkan tentang berhubungan tentang kesediaan motivasi untuk melakukan sesuatu. Kepimpinan yang dapat dimaksudkan ialah sebagai ketua yang menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin. Contohnya, menjalankan amanah dalam memimpin. Jika seseorang pemimpin tidak menjalankan amanahnya dengan baik, organisasi tersebut pasti tidak akan stabil. Malah, kedua-dua pihak juga perlu mengambil tindakan dalam organisasi tersebut iaitu melibatkan majikan dan juga pekerja. Pemimpin juga adalah individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu lain dalam sesuatu pertubuhan. Definisi seorang pemimpin ini adalah mereka harus mempunyai kemahiran dan juga pemikiran yang kritis untuk menyelesaikan masalah dalam pertubuhan atau organisasi dengan menggunakan sumber-sumber dalam organisasi. Selain itu, pemimpin juga haruslah memberi inspirasi dan arahan yang baik untuk mereka bertindak. Pemimpin yang bermotivasi akan mementingkan matlamat untuk mencapai tujuannya dan juga mementingkan hubungan dalam interpersonal. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri model teori kontingensi Blanchard. Okey, ciri-ciri model yang pertama iaitu ia dikenali sebagai keadaan luar jangka kerana menunjukkan tahap keberkesanan pemimpin bergantung pada seberapa baik gaya pemimpin sesuai dengan konteksnya. Teori kontingensi ini juga adalah untuk memahami prestasi pemimpin. Teori kontingensi dapat dikenal pasti dengan melihat kepada gaya seseorang pemimpin dalam keadaan yang sebetulnya. Okey, contohnya konteks perubatan. Melihat gaya pemimpin iaitu seorang doktor, situasi pula di mana mereka bekerja di hospital. Teori kontingensi ini berkaitan gaya dan keadaan kerangka kerja untuk memadankan pemimpin dan situasi yang berkesan. Saya, Fairuz Afika binti Ismail, nombor metrik S51183 akan menerangkan bahagian pendekatan membangunkan sumber. Yang pertama, kumpulan yang dipengaruhi. Pemimpin yang mempunyai gaya kepimpinan yang tinggi akan mudah dipengaruhi oleh pengikut atau pekerja bawahannya. Hubungan antara pemimpin dan pengikut akan baik. Jadi, tugasan yang dilakukan akan teratur dan lancar. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan pemimpin di peringkat atasan atau tertinggi bagi organisasi hospital. Jadi, doktor dan jururawat adalah pekerja pertengahan dan bawahan yang akan mengikutinya. Yang kedua, kaedah mempengaruhi. Bersifat ramalan dan berkesan dalam membuat keputusan bagi beberapa situasi atau keadaan iaitu menggunakan cara yang berbeza pada situasi yang berbeza. Gaya pemimpin itu sendiri dalam menyelesaikan masalah mengikut situasi. Contoh KKM menggunakan kaedah yang berbeza untuk merawat pesakit COVID-19 berbanding merawat pesakit jantung. Ketiga, menentukan gerak kerja. Terdapat 4 gerak kerja yang digunakan iaitu delegating, coaching, supporting and directing. Corak tingkah laku seseorang yang mempengaruhi orang lain iaitu merangkumi tingkah laku arahan dan tingkah laku menyokong. Tingkah laku arahan membantu ahli capai matlamat dengan beri arahan, tetapkan matlamat dan menunjukkan bagaimana matlamat mesti dicapai. Contohnya, PKM menetapkan matlamat dan beri arahan kepada ahli-ahli dalam organisasi hospital untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Tingkah laku menyokong melibatkan komunikasi dan tindak balas dua hala yang menunjukkan sokongan sosial dan emosi kepada orang lain termasuk meminta input, menyelesaikan masalah, memuji, berkongsi maklumat tentang diri sendiri dan mendengar. Contoh, setiap ahli dalam organisasi hospital itu saling menyokong dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ahli lain. Bahagian C, isu yang dihadapi organisasi dalam bidang kesihatan iaitu isu hospital. Pertama
Pertama ialah sumber manusia. Isu yang dihadapi oleh pihak hospital adalah berpunca daripada kalangan kaki tangan pekerja itu sendiri. Hal ini berlaku apabila terdapat sesetengah sikap kaki tangan pengurusan yang mempunyai perbezaan pendapat tentang pelaksanaan program atau aktiviti. Contohnya pendirian yang tidak tetap dan sering bertukar-tukar pendapat mengenai temujanji pesakit, penangguhan sesuatu program yang melibatkan pelbagai pihak dan penangguhan pemeriksaan yang mengambil masa yang lama. Selain itu, sikap dan tingkah laku sesetengah pihak pengurusan iaitu pegawai perubatan yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit dalam menguruskan rawatan dan pemeriksaan adalah kurang disenangi. Hal ini berlaku kerana jadual mereka terlalu padat sehingga penilaian kepuasan dalam kalangan pesakit yang menerima rawatan adalah kurang memuaskan serta mereka tidak dapat menjaga kualiti perkhidmatan yang disyorkan. Maka sumber manusia perlu menjaga proses dan kualiti mereka demi untuk memenuhi keperluan pesakit. Yang kedua ialah sumber dalaman. Isu yang terjadi disebabkan oleh faktor yang berlaku di dalam organisasi sesebuah hospital. Hal ini timbul disebabkan terdapat masalah yang berlaku semasa proses untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dalam memberi rawatan kepada pesakit atau sesuatu aktiviti. Contohnya, berlaku kekurangan fasiliti disebabkan organisasi mengalami masalah kewangan untuk menerima peralatan yang diperlukan. Selain itu, sesebuah hospital mengalami masalah kekurangan doktor dan kaki tangan hospital yang diperlukan bagi jawatan yang berkaitan. Hal ini berlaku kerana sektor perubatan semakin berkembang di setiap negeri dan peningkatan bebanan kerja seperti doktor akan bekerja overtime dan kaki tangan terpaksa melakukan tugasan double shift. Oleh itu, pemimpin tidak dapat menunjukkan prestasi yang baik dalam memberikan 100% komitmen mereka dengan hebat. Maka tugas pihak hospital harus membuat perbincangan dan plan dalam menyelesaikan masalah yang sedang berlaku supaya perkhidmatan yang diterima oleh pesakit tidak menjejaskan keselamatan mereka. Seterusnya, mengiklankan setiap sumber yang dapat membantu mempercepatkan dana supaya kebajikan kaki tangan dan kebajikan pesakit dijaga. Kemudahan yang mencukupi dan kaki tangan yang ramai akan meringankan beban dan dapat mengelakkan kehilangan doktor yang berpotensi. Yang ketiga ialah sumber luaran. Isu yang dihadapi organisasi melalui sumber luaran adalah seperti perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi lain yang harus disesuaikan dengan situasi mengikut peredaran zaman. Hal ini terjadi disebabkan sesetengah organisasi di luar negara mengalami perubahan yang telah memaksa organisasi hospital perlu mengikut perubahan yang sama. Contohnya, perubahan disebabkan berlakunya virus COVID-19 yang telah melanda seluruh negara termasuklah Malaysia. Hal ini telah mengubah segala bentuk organisasi dan perubahan terpaksa dilakukan demi menjaga keselamatan negara lebih-lebih lagi di kawasan hospital. Hal ini telah memaksa pihak Kementerian Kesihatan KKM mengikut perubahan sistem yang baru dilaporkan oleh Perubahan Kesihatan Dunia iaitu WHO dan akan memantau sebarang informasi baru daripada WHO. Kaki tangan hospital yang berkaitan perlu bekerjasama dalam membendung penularan wabak ini untuk memudahkan urusan dalam mengendalikan pesakit. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Abdul Ghaffar, S51247. Saya akan membentangkan mengenai maqasid syariah. Ianya diberikan maksud sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Ianya juga mempunyai kepentingan yang tersendiri iaitu dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Isu yang berkaitan ialah berkenaan dengan penyakit pandemik COVID-19. Kami juga menggunakan teori contingency kerana ia merupakan sesuai dengan konteks seorang individu yang boleh bekerja mengikut situasi yang berbeza. Seperti yang kita ketahui, isu COVID-19 telah melanda di seluruh negara. Jadi, sebagai seorang pemimpin, perlulah bertindak pantas untuk mengenangi isu ini. Seterusnya adalah sesuai dengan agama. Hal ini kita dapat melihat kerana ianya sangat sesuai dengan agama kerana ia telah menekankan aspek nyawa. Dalam isu COVID-19 ini, nyawa pihak hospitalis dan juga masyarakat adalah sangat penting.
Pemimpin juga perlulah memikirkan cara bagaimana untuk mencegah penyakit berjangkit yang dapat menjejaskan kehidupan manusia. Ia juga termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan pemeliharaan nyawa manusia. Yang seterusnya adalah, sebagai seorang pemimpin, perlulah memberikan arahan mengikut syariat agama supaya kita dapat mengekang penyakit pandemik ini kerana ia telah melibatkan nyawa orang ramai seperti mana yang telah dituntut dalam maqasid syariah. Pihak luar seperti masyarakat berperanan dalam menjaga diri supaya orang lain tidak terkena dengan penyakit COVID-19 ini. Dalam kata mudah, pelaksanaan maqasid syariah perlulah dipraktikkan secara bersama-sama. Tidak kiralah dari segi pemimpin itu sendiri ataupun pengikutnya juga. Sebagai seorang pemimpin, ianya menjadi kewajipan kita bagi mengelakkan penularan wabak berbahaya ini kepada rakyat, menjadikan tenteraan dan keamanan kepada mereka. Yang ketiga adalah tambah baik dalam organisasi. Ianya perlu ditambah baik dalam sistem organisasi supaya makin kuat dalam mengekang isu ini. Dalam pandangan maqasid syariah, dilarang untuk melakukan merentas negeri. Hal ini kerana apabila tersebar penyakit berjangkit di kalangan penduduk sesuatu negeri, secara mencegahnya dengan memisahkan bandar tersebut. Jadi, kita sebagai pemimpin perlulah memikirkan cara bagaimana untuk memisahkan kedua-dua bandar. Jadi, kita perlulah bekerjasama dengan pihak lain dalam memastikan tidak ada dalam kalangan penduduk yang terlepas dari merentas negeri. Seterusnya adalah kelengkapan yang tidak mencukupi. Seperti yang sedia maklum, pihak hospital tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi seperti peralatan perlindungan diri, cecair pembersihan, keperluan makmal tidak mencukupi, kaki tangan hospital, cecair, pembasmi kuman dan sebagainya. Jadi, kita sebagai pemimpin perlulah mencari alternatif dalam penambahbaikan bagi kelengkapan ini. Kerana jika kelengkapan ini tidak mencukupi, ia boleh membahayakan kesihatan semua umat manusia yang berada dalam hospital tersebut. Langkahnya adalah mencari pihak luar dan memaklumkan kepada mereka supaya dapat memberikan peruntukan bagi membiayai peralatan perubatan yang lain. Dengan itu, terdapat penambahan bagi PPE, pelantikan 2,000 kaki tangan baharu KKM, pengagihan 10 juta penutup mulut percuma kepada rakyat. Itu sahaja yang perlu ditambah baik daripada pihak hospital. Sekian, terima kasih. Nama saya Wan Muhammad Zaim bin Wan Said dengan nombor matrik S51476. Okey, yang keempat adalah mengenai penggunaan sumber ekonomi dengan berkesan. Okey, dalam aspek kesihatan, dalam teori kontingensi ini, sumber ekonomi yang digunakan adalah bersifat penggunaan dengan berkesan ke jalan yang sepatutnya. Okey, disebabkan pada ketika pandemik, aspek kesihatan bukanlah bertujuan untuk menjana ekonomi, namun membelanjakan sumber ekonomi dengan berkesan. Okey, sebagai contohnya, dalam pakej rancangan dan juga bajet 2021, tu dinyatakan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendapat peruntukan khas yang mana bertujuan untuk meningkatkan sumber sedia ada seperti peralatan, ubat-ubatan, melantik petugas kesihatan yang baru dan juga petugas bukan kesihatan di dalam KKM. Okey, buktinya KKM telah membuat pembelian tambahan peralatan perubatan dengan menambah peralatan sekala guna iaitu seperti PPE dan juga ventilator ataupun juga dipanggil sebagai alat bantuan pernafasan. Ventilator pada Mac 2020 adalah sejumlah 584. Namun pada November 2020 jumlah itu telah meningkat kepada 1581 buah. Okey. Pusat rawatan khusus untuk COVID juga telah ditambah dengan penukaran Dewan Maid di Sedang menjadi dan juga Dewan menjadi pusat rawatan COVID dan juga Dewan Serbaguna di negeri-negeri telah dijadikan PKRC. Selain itu, Dewan Serbaguna seperti PWTC dan juga IPTA, Dewan IPTA telah diubah menjadi pusat vaksinasi berpusat. Kelima adalah berkaitan tambah baik kerja berpasukan.
semasa situasi pandemik COVID ini, setiap arahan telah dibuat berpandukan satu keputusan di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesegeraman pasukan dan juga keputusan. Selain itu, semua barisan hadapan telah disatukan di bawah MKN seperti KKM, JPM, PDM dan juga JKM untuk memastikan semua bantuan kepada rakyat sama ada dalam aspek kesihatan, keselamatan dan juga kebajikan dapat sampai kepada rakyat. Okey, anggota simpanan kepada setiap barisan hadapan juga turut diserap dalam usaha menambah bilangan tenaga kerja untuk mengurangkan beban tugas sedia ada dan memastikan kelancaran setiap perjalanan arahan. Okey, seterusnya Taman Baik Kerja ini juga boleh dilihat melalui penyediaan prosedur operasi standard dan juga kerjasama antara barisan hadapan dengan sesetengah tugas dibuat bersama dalam memastikan tiada pertindihan kuasa. Okey, akhir sekali adalah berkaitan Taman Baik pentadbiran dan juga pengurusan, yang mana ianya ditambah baik melalui kewujudan aplikasi MySejahtera yang menjadi platform untuk pengesanan penyakit berjangkit COVID-19. Aplikasi ini memudahkan kerja pengesanan dan pemantauan kawasan dan juga ianya menjadi satu aplikasi berpusat. Selain itu, JKJAV juga turut ditubuhkan bagi menyelaras perolehan dan juga peragihan vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan yang berbentuk pemusatan demi kelancaran pengurusan vaksinasi. Okey, JKAV melibatkan usaha sama agensi kerajaan, kerajaan negeri, NGO, swasta dan juga anggota masyarakat. JKAV menjadi perancan dan CITF menjadi pelaksana yang mana mereka dikelolakan oleh Menteri Kesihatan dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum. Nyayan Nur Muhammadnya, nyayan menyanyan mahanyan, nanangan menyanyan nyayan. Nanangan menyanyan nyayan ini, nyayan banyak istoryo. Dalam nyayan ini, nyayan menyanyan memerapmah, nanangan menambah baiknya. Hanya adalah nyayan menambah, nyayan menyanyi semula. Nyayan rumpaun yang nyayan di mana rakyat. Hal ini penting, kerana rumpaun ini melula melihat di mana ekonomi rakyat. Contoh, dalam nyayan COVID pandemik banyak sekarang rakyat tidak mempunyai pendapatan yang utuh. Jadi kemungkinan mereka tidak akan mampu membayar compound dalam tuan ini 1,000, 5,000 atau 10,000. Hal ini terbukti apabila kerajaan menyediakan compound 50,000 di mana beberapa menianya kecil. Contoh menianya Tendai Runcit dan menianya Menye. Mereka sedang melanjutkan menianyaan kecil-kecilan dan mustahil mereka mampu memperoleh mendapatkan 50,000 dalam lanjutnya menianyaan. Maknanya compound 50,000 ditindakkan di mana colongan seperti ini unjuk di mana colongan menianya kecil adalah mustahil kerana menianya kecil tidak mampu mendapat perolehan unjuk pembayaran compound yang tinggi 50,000. Selain dengan dana compound, kerajaan juga belum menjanji semula dana yang memaksa mengoperasikan semua merepis. Hal ini penting kerana beberapa merepis adalah merupakan kemeluan bagi penduduk setempat. Antaranya adalah merepis bengkel motor dan kendaraan. Merepis bengkel motor dan kendaraan mula dimuncak menjadi sesuaian. Contoh dari 8 pagi hingga 5 petang. Hal ini kerana apabila ia jadi tutup dan penduduk yang ingin menggunakan kendaraan mereka, namun kendaraan mereka mengalami banyak alah dan bengkel tutup, banyak penduduk akan mengalami banyak alah penyakitkan. Hal ini ditambah lagi apabila menyangkutkan awam di mana PKP adalah jerat atau sebarang kawasan ada yang awam yang ditutup 100%. Jadi apabila kendaraan mereka rosak, menyangkutkan awam tiada, banyak mereka menghadapi banyak alah. Terutama apabila mereka memerlukan apabila ianya melibatkan hal-hal kecemasan. Maknanya dengan ini, pihak kerajaan belum memastikan semua SOP yang mau dilaksanakan akan dilaksanakan melula mengambil mandang dari semua sudut. Sama ada dari segi pelaksanaan polisi, SOP maupun dari segi kebajikan dan kemeluan rakyat.
Hal ini kerana apabila membuat SOP dilaksanakan polis ini dilaksanakan dan memandang aspek kemeluan masyarakat, ianya pasti akan memberi kajian yang mendalam di mana kehidupan sosial. Okey, hanya itu dan akan menambah baiknya yang kami kenalkan. Mungkin banyak yang datang ini akan mampu melihat perubahan terhadap apa yang telah kami bincangkan. Sekian, terima kasih.